Abang terus sikit, abang terus apa, tak ada masalah. Jangan kita menjatuhkan, sebab itu perjalanan dia. Kalau tak faham sendiri, kita akan menghina suami kita, dan suami kita akan rasa terhina, akan down motivation. Akhirnya, baik aku dengan isteri ku senang, aman, bahagia. Maka iblis gembira. Betul tak? Maka kita kena fikir, amalan kita ini menggembirakan iblis ataupun membuatkan iblis tercabar. Kalau mudah awal waktu solat, mudah aja baca Quran, mudah aja berpuasa sunat, mudah bertahajud dan sebagainya, mudah aja, pasti something wrong. Sebab apa? Bila iblis tak tercabar dengan amalan-amalan kita, maka iblis akan memercutkan kita untuk bertahajud. Sebab apa? Awak mulia, awak bagus, awak banyak pahala, menyambung tak dengan Allah, tak menyambung dengan Allah. Sebab itulah tafakur selebih lebih baik daripada ibadat sunat 1000 rakaat. Sebab apa? Ibadat sunat 1000 rakaat tanpa menyambung dengan Allah lebih digembirakan iblis berbanding tafakur untuk kita cuba berkoneksi dengan Allah Subhanahu wa taala. Caranya adalah, sekali lagi saya ulang, bermain-main dengan infial, mata hati merenung ke dalam af'al, merenung ke dalam asma, merenung ke dalam sifat, maka akhirnya merasai bersama Allah. Dengan perasaan ma'iyatullah bersama Allah itu, kita beribadah. Ibadah itu pasti akan menyedih dan menyakitkan iblis, dan pasti akan menggembirakan Nabi SAW. Dan kita sama-sama gadget tadi kan, tahun 2016 azam kita adalah apa dia? Sebenarnya dengan Rabiul Awal lagi ni, azam kita apa dia? Untuk menjayakan operasi menggembirakan baginda Nabi SAW. Dan proses yang utama adalah tagging ourselves dengan Nabi dan memanjangkan kepada umat Islam yang lain supaya tag diri mereka masing-masing dengan Nabi, walau apa kaedah sekalipun. Itulah hakikat balighu anni walau ayat anni. Habis. Itulah tajuk wujud makhluk dalam Allah Ar-Rahman. Jadi oleh kerana kita melihat infial, kita ini juga infial, maka kita ini juga tidak terputus daripada sifat Ar-Rahman Allah. Okey, Allah menghayatkan kita, menghidupkan kita. Atas dorongan sifat apakah Allah menghidupkan kita? Atas dorongan sifat Ar-Rahman. Allah memberikan kita sifat ma'ani yang 7 itu. Atas dorongan sifat apakah? Semua sifat Ar-Rahman. Maka jangan hanya terpesona dengan panca indera yang kita ada, melainkan kita terpesona dengan apa? Dengan sifat Ar-Rahman Allah. Maka bila kita dipuji, terus kita kembali pujian itu kepada Ar-Rahman Allah. Alhamdulillah. Ini bila kita dipuji, baguslah awak masak sedap lah. Ya ke? Tak ada lah. Ini pun tak masak betul-betul lagi ni. Dah masak betul-betul mesti lagi sedap. Nampak saya tak batuk kan? Tengkorak. Pak ini saya hanya mendatangkan contoh-contoh dialog yang biasa kita ni kan. Awak ni kata ni cantik lah. Manusia awak ni gini, tak adalah, sikit je ni, tak ada mana apa-apa, sikit je, tak ada apa-apa lah. Dalam hati ni dapat tak? Sebab itulah semua pelakon boleh melakukan watak tawaduk. Tapi tawaduk bukan pada perlakuan zahir, tawaduk pada perlakuan batin. Kalau orang puji kita terus tak menyambung dengan Allah, tersekat pada diri kita, itu kita berhala. Itu syirik. Sehingga kalau menurut Abuya Sayyid Muhammad Al-Maliki yang saya dapat daripada Ali Ihya Ulumuddin, yang saya dapat sanad dakwah daripada beliau itu yang saya cerita tadi kan. Okey. Sehingga kita memandang pasir tidak berbeza daripada emas. Sehingga kita memandang emas tidak berbeza daripada pasir. Di situ kita benar tauhid kepada Allah. Macam nanti benda-benda kat rumah, kalau nampak subang terjatuh di lantai, sapu sampah bersama dengan sampah-sampah yang lain, maka sapu saja ya, jangan angkat subang emasnya. Patut telefon saya, biar saya yang petik subang emas. Itu tak boleh tengok macam tu pula. Lepas tu suami beli sampai overtime 3 tahun overtime, baru dapat subang sebelah. Lagi 3 tahun dapat subang sepasang. Isteri belajar tauhid konon-konon. Bila subang terjatuh, dia sapu sampah. Lalu depan suami dia, ayah, subang tu apa boleh itu? Abang, tidak ada beza je bang. Dia ada subang sampah. Semuanya adalah makhluk Allah. Semuanya adalah makhluk Allah. Abang tak bertabik.
sebab nilainya diterima sebagai tinggi di sisi manusia. Yang bertanding itu siapa? Manusia. Yang bergelar suami yang menghadiahkan kita akan sumbang emas itu. Maka adabnya adab syariat fiqh, iaitu saya ambil, saya hargai, saya simpan dalam hati. Ya Allah, semua ini makhluk ya Allah, yang penting Engkau. Itu dalam hati. Apa tak? Itu kita. Habis. Kemudian musa yang ke-7, 28 setengah jam lagi. Okay. Sifat 20 tu membawa kita kepada dua kategori, iaitu untuk memahami sifat istighna dan memahami sifat iftiqar. Betapa Allah Maha Kaya. Jadi kita memahami sifat istighna Allah ini begini, sehingga kita tidak merasai Allah perlu kepada ibadat kita. Sehingga kita tidak merasai bahawa pahala yang kita kumpul itu sebagai tukaran kepada syurga. Itu sebab istighna. Maknanya Allah boleh masukkan kita ke syurga walaupun kita tidak banyak pahala. Allah Maha Kaya. Faham ya? Jangan seolah-olah dia maknanya kenapa sembahyang ni? Sebab Allah perlu aku sembahyang. Seolah-olah nak menukarkan syurga itu dengan pahala. Ya Allah, aku banyak pahala ni, boleh hati tiket ke syurga. Apa tak? Itu dia pahalakan, dia hamba kepada makhluk, bukan hamba kepada Allah. Allah Maha Kaya. Jadi Allah tak perlukan kepada apa ibadat kita pun. Maka bila kita beribadat, subjek maternya adalah fakir kita kepada Allah. Kenapa Allah bersolat? Untuk menyatakan fakir kepada Allah. Jawapan. Kenapa Allah berpuasa? Kenapa Allah berhaji? Untuk menyatakan fakir kepada Allah. Itu sifat istighna. Ringkas. Adapun sifat iftiqar, maknanya pada menyatakan perlu kita kepada Allah tadi. Jadi itulah ringkasnya antara sifat istighna dan sifat iftiqar. Maknanya dalam ibadat bukan menunjukkan Allah perlu kepada ibadat kita, sebab Allah Ta'ala itu istighna. Maknanya dalam ibadat bukan soal Allah perlu ibadat kita, tapi soal fakir kita kepada Allah. Kalau seawal kita beribadat untuk menyata fakir kita kepada Allah, untuk benar Allah istighna, Allah Maha Kaya, maka tidak akan ada berasa kesombongan dalam sebarang ibadat yang kita lakukan. Takkan berasa kemuliaan pun dalam diri, dalam hati. Tapi kalau kita ni profesor, dimuliakan seperti mana adab profesor dimuliakan, kita turuti adat dan kebiasaan itu. Sebab memang profesor disediakan parking, tak apa. Memang penceramah-penceramah AJK masjid disediakan parking sampai betul-betul pintu masjid, tak apa. Sebab itu kaedahnya. Dalam hati tetap memberi kesan apa-apa. Itu soalnya di luar dan di dalam tu mesti sinkronis. Yang di luar mesti dalam syariat, yang di dalam mesti pada hakikat. Kemudian muka yang ke-30, tauhid tinggi-tinggi ibadah. Kita tengok jadual tu muka 30 tauhid ini, iman ini ada beberapa kategori. Yang pertama iman taklid, yang kedua iman ilmu, iman ayat, iman hak dan iman hakikat. Dalam bicara bab iman tidak boleh untuk bertaklid. Apakah yang dalam dia dikatakan sebagai bertaklid pada perkara ketauhidan dan keimanan ini? Selagi kita tidak memandang Allah, selagi itu kita dalam taklid. Ini kefahaman yang kemuncak lah. Tapi nak sampai kat situ ada dia punya peringkat-peringkat dia. Dan kalau taklid ini dalam bab iman kita bertaklid, mudah saja kita mati tidak dalam husnul khatimah. Ini saya saja mendedahkan mana pengertian yang mudah, tapi mudah-mudahan menetap jiwa kita supaya kita tidak ambil ringan perjalanan menuju kesempurnaan ketauhidan. Yang dikatakan sebagai beriman dengan iman yang taklid adalah selagi mana tidak memandang Allah. Taklid itu. Jadi berbahasa kaedah teknik seni untuk memandang Allah, ilmunya ilmu apa? Ilmu tasawuf. Sehingga kita benar-benar merasai memandang Ar-Rahman Allah itu. Sebab itulah orang tu hafal Al-Quran, hafal surah Sajadah, hafal surah Al-Mulk, hafal surah Yasin, baca surah Qul Huwallahu Ahad, surah Al-Ikhlas, tapi dia murtad tak? Dia murtad sebab apa? Imannya itu masih lagi tidak keluar daripada taklid. Maka berbagi
taradud, berbagi keraguan-raguan. Jadi itulah peringkat-peringkat iman. Okay? Jadi kalau kita iman taklid begini, agama awak apa? Islam. Tuhan awak siapa? Allah. Kenapa awak bertuhankan Allah? Tak tahu, guru saya dulu bertuhankan Allah, maka saya pun bertuhankan Allah. Itu taklid ni. Itu iman taklid. Dalam fiqh wajib bertaklid. Awak apa ni, saya sembahyang zuhur. Kenapa awak sembahyang zuhur macam ni? Tak tahu, guru saya ajar saya sembahyang zuhur macam ni. Sah tak sah sembahyang tu? Sah tak? Hatta ini dalam fiqh nak beza. Dia ada fiqh dan tauhid ya. Kita satu kampung tersebut memang tidak ada orang yang pandai mengajar Quran melainkan orang itulah. Kawan tu. Orang tu pula mengajar Quran siratal ladzina an'amta alaihim. Contohnya. Betul tak betul tu? Salah lah, ni contoh. Okey. Ni saya bukan awak ni. Memang berlaku depan mata saya. Kita dalam kampung kita masuk ambil sanad dakwah tu, maknanya kita ambil pengajian Al-Quran gratis untuk anak-anak. Jadi mak bapak hantar. Kita baca tasbih anak-anak baca Fatihah semua salah. Kita beri kepala. Salah macam mana? Allah nak jadikan hikmah di sisi Allah, maksudnya esoknya itu mak bapaknya tak izin untuk tasbih sama. Sampailah guru agama di kampung itu tasbih dengan kita juga. Rupa-rupanya bacaan semua penduduk kampung itu adalah menurut bacaan siapa? Si guru itu. Dengan bacaan Al-Fatihah itulah mereka bersolat. Sah tak sah salat mereka? Jawapannya apa dia? Sah. Tidak ada orang yang lebih ahli bacaan dan ilmunya, ilmu fiqhnya begitu. Maka semua orang bersolat dengan syarat solat yang takkan difahami oleh orang itu. Maka setakat itu sah. Itu keluaran fiqh. Tapi kalau tauhid, kenapa awak baca Fatihah macam ni? Guru saya ajar macam ni. Mana guru awak datang pada guru dia? Maka setakat itu sah. Itu fiqh. Sehinggalah kita betulkan guru tersebut, maka guru itu pun maknanya membetulkan semua ahli kampung yang lain. Maka di situ keluaran-keluaran dalam ilmu fiqh. Tapi kita fiqh ni Allah bagi keluaran yang amat luas. Kita betul-betul syarti dengan bab fiqh. Tauhid Allah Taala tak bagi keluaran langsung. Kita kata okey tauhid nak ni, okey nak ni, apa tak? Tak kena kita ni. Mana-mana masjid, cuba tengok cara pengajar dia. Yang banyak tauhid ni, yang banyak yang lain yang bertauhid. Jemaah pun tak nak macam tauhid dah. Buat pening kepala dia. Sampai dulu apa ni Allah ada lah, banyak jihad lah, ada tak ada, ada tak ada. Apa ni sifat wajib saya nak nampak. Dia tak faham. Ini parti. Jadi kalau kita awak buat apa? Saya puasa. Awak puasa macam mana? Saya puasa macam ni. Kenapa awak puasa macam ni? Tak tahu. Mak saya dulu puasa macam ni. Sah tak sah puasa dia? Sah. Tuhan awak. Tapi kalau Tuhan awak siapa? Allah. Nabi awak siapa? Rasulullah. Kenapa awak ambil Allah sebagai Tuhan, Nabi SAW sebagai Rasul? Mak bapak saya ajar macam ni, saya tak tahu apa-apa. Sah tak sah? Tak sah. Melainkan kalau kita ni masih lagi mumayyiz. Mumayyiz masih dalam takat mumayyiz. Nak kahwin punya pasal nak cepat-cepat balik. Tapi untuk tauhid kekal mumayyiz. Ustaz, saya mumayyiz ustaz. Tidak balik lagi. Banyak cantik. Ni berjalan macam dia. Begitu. Jadi sama juga dengan ilmu. Kalau kenapa awak pertahankan Allah? Sebab dalilnya qul huwallahu ahad. Sah tak sah? Sah. Sempurna tak sempurna? Tak. Kenapa awak pertahankan Nabi? Wa ma atakum rasuluhu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Maka itulah Nabi utusan Allah Subhanahu wa taala. Maka saya beriman dengan Nabi dan semua yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalilnya apa? Dalil kita melalui wahyu dan sebagainya lah. Dalilnya. Sah tak sah iman kat situ? Sah. Sempurna tak sempurna? Tak. Benda yang tak sempurna tidak akan diterima oleh yang maha sempurna. Allah maha sempurna tak? Ya, Allah maha sempurna. Kalau Allah maha sempurna menerima perkara yang tidak sempurna, bermaksud
Allah. Betul tak? Maka Allah tak akan terima tauhid yang tidak sempurna. Sah-sah lah, tapi sempurna tak? Tak sempurna. Maka paling minimum tauhid yang kita kena dapat adalah tauhid yang ketiga. Tauhid yang merasai kedekatan, kehampiran dengan Allah. Itu paling minimum. Dan kalau dalam martabat nafsu, nafsu yang paling minimum yang perlu kita kecapi adalah nafsu mutmainnah. Martabat asal ada 7 kan? Amarah, lawamah, mulhimah, mutmainnah. Termasuk mutmainnah paling minimum. Yang mana nafsu mutmainnah itu adalah nafsu yang telah merasai hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala dengan asbab syafaat dan dengan asbab nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu bendanya. Jadi muka surat yang ke-34. Maka tadi bila kita bincang tentang martabat tauhid, okey, maka mula-mula pada tingkat insial. Insial itu masih dalam martabat hijab. Masih memandang makhluk dan berhenti pada makhluk. Pergi ke Mekah, bertawaf pada Kaabah. Mata kasar memandang Kaabah. Mata hati memandang diri bertawaf lepas ni balik haji ni, haji. Haji simpulan dari sekolah, ada haji Abdullah, haji tak haji. Mata hati tidak menyambung kepada Allah. Maka pada ketika itu Kaabah itu adalah berhala bagi diri. Sebab apa? Mata kasar memandang Kaabah, bersembahyang menghadap Kaabah, bertawaf mengelilingi Kaabah dengan menjaga bahu yang kirinya, tetapi mata hati tidak menyambung kepada Allah. Itulah perjalanan para ulama. Berapa ramai yang pulang dari Mekah membawa kesyirikan, dan berapa ramai yang merintih untuk ke Kaabah tapi benar dalam ketauhidan. Sebab apa? Bila kita jauh dari Kaabah, kita sembahyang menghadap mana? Menghadap Kaabah ke menghadap kiblat? Jawapannya kita sembahyang menghadap kiblat. Bila kita sebut kita sembahyang menghadap kiblat, menyambung tak jiwa kita dengan Kaabah tu? Tanpa kita menyebutkan Kaabah, kita sebut mana kiblat. Kita nak sembahyang, kita tanya rahim, mana Kaabah? Atau kita tanya mana kiblat? Kita akan tanya mana kiblat. Di dalam pertanyaan kita mana kiblat itu, Kaabah tak? Kaabah menyambung tak? Kita dengan Kaabah menyambung. Dan sembahyang tu pula kita nak apa? Kita tak Kaabah tu, kita nak Allah. Kita nak Allah. Nampak tak? Maka di situ lebih bertauhid berbanding orang yang di depan Kaabah memandang Kaabah, hati tidak memandang Allah sebab terlampau hampir dengan Kaabah. Ini kalau tak berlaku dengan dia, tak berlaku lah. Ini jangan nak menerangkan keadaannya sahaja. Jangan ada sebarang bentuk penafian dan jangan pula ada sebarang bentuk pengakuan. Tak penting untuk diakui dan dinafikan. Yang penting kita dengan Allah yang masing-masing. Faham ya? Ustaz, mana ada Ustaz? Saya pergi ke Mekah setiap bulan Ustaz. Tak pernah saya macam tu pun. Tak pernah. Doa semua orang lain semua pun tak pernah juga sebenarnya menyambung kepada Allah. Jadi kalau kita memandang Kaabah, mata kasar, mata hati kita macam mana? Kena memandang keagungan Allah, kena memandang kehebatan Allah, kena memandang kesempurnaan Allah. Akhirnya yang kita nikmati, yang kita takjubkan, wow itu, yang kita tak terkata itu, Kaabah itu ke ataupun di sebalik Kaabah itu? Sepatutnya apa? Di sebalik Kaabah itu. Tapi sekarang bukan kita dengan Kaabah lah, Kaabah dah jadi biasa. Yang kita, wah itu apa? Oh, tinggi. Apa dia? Yang jauh tu kan? Yang kita tak cukup, oh masjid gini. Kaabah dah biasa. Dah. Itu lebih lagi. Ini fenomena-fenomena untuk kita teliti bagi habis. Jadi pada martabat tauhid, mula-mula infial ni masih terhijab dengan makhluk. Maka pandang Kaabah tu tetap infial. Maka kita kena pergi kepada tauhid af'al, iaitu memandang perbuatan Allah pada Kaabah tadi. Kemudian terus lagi pergi kepada tauhid asma, memandang nama-nama Allah pada Kaabah tadi. Kemudian pergi kepada tauhid sifat, memandang sifat Allah pada Kaabah tadi. Dan akhirnya menyambung kita kepada tauhid zat yang tidak ada bicara pada. Itu kategori tauhid. Kalau nak dikategorikan tauhid, itu kategori, bukan uluhiyah asma wa sifat. Jadi kita berada dalam takaran mana? Paling rendah kita perlu capai adalah tauhid af'al, paling rendah.
Dengan tauhid afal kita melihat segala tidak tanduk kita dan tidak tanduk semua manusia semuanya dalam gerak takbir Allah, dan Allah mentakbir dengan sifat Ar-Rahmannya, maka pasti ada kebaikan padanya. Contoh, bila kita jalan, kereta kita terlanggar paku, maka pancitlah tayar kereta. Kemudian kita keluar, rupa-rupanya tayar tersebut orang tak boleh guna lagi. Sebelum kita kata paku ni siapa orang paku ni, nampak siapa dulu? Nampak afal Allah dulu. Ya Allah, aku langgar paku semua dengan takbir. Bila engkau bertakbir pasti dengan sifat Ar-Rahmanmu. Dengan sifat Ar-Rahmanmu pasti ada kebaikan padanya. Lalu kita berfikir, Ya Allah, apakah kebaikan yang ingin kau berikan kepadaku dengan asbab keretaku pancit terkena paku? Latihan saya baik. Ya Allah, apakah kebaikan kepadaku kau bagi aku sakit kanser? Sampai ibuku meninggal akan sakit kanser, itu apa kebaikannya? Ya Allah, apa kebaikan? Aku dah belajar. Tapi aku gagal. Tapi kawan aku yang pinjam nota aku berjaya. Tapi aku yang kau izinkan buat nota itu, engkau gagalkan. Kawan yang mencuri nota aku, apa? Begini saja. Apa kebaikan untuknya dan apa kebaikan untuk aku? Fikir nak mencari-cari, mengintai-ngintai kebaikan Allah dulu. Itu kaedah untuk berlatih diri bertauhid. Ni saya takut ni. Takut nanti kena apa-apa kita balik nanti. Oh, kena. Tanda benar kita dalam perjalanan menuju Allah, menuju tauhid, kita akan ditimpakan musibah. Musibah yang biasa akan ditimpakan kepada kita adalah musibah yang merobek kasih sayang kekeluargaan kita. Gaduh suami isteri ke? Lepas ni kalau balik rumah tiba-tiba suami meragam, isteri muncul. Alhamdulillah, benar Allah menerima perjalanan kami. Betul. Maka kaedahnya macam mana? Kekal bersangka baik kepada Allah. Jangan memandang perbuatan isteri, melainkan di sebalik perbuatan isteri itu adalah gerak takbir Allah, penuh dengan sifat Ar-Rahman Allah. Maka bila isteri kita berhenti, abang ni berhenti, kita pandang indahnya. Pandang dalam. Kak yang tak boleh ayah. Isteri saya tak ada kot, tak nampak. Pandang indah. Lagi yang lain. Kenapa ni? Abang sedang menikmati tajalli Ar-Rahman Allah pada lentiranmu, dohai isteri. Indahnya tajalli Ar-Rahman Allah. Berhentilah lagi saya. Ada berani. Ini yang kena ada dalam kursus-kursus rumah tangga, persiapan perkahwinan. Sehingga memandang Allah pada gerak-geri isteri, memandang Allah pada gerak-geri suami. Semua itu di dalam takdir Allah. Maka bila kita terpesona dengan takdir Allah, kita akan membalas pertengkaran ataupun kita akan diam. Orang sudah menikmati, biasanya bercakap dia diam. Maka diam. Kayak nafas. Sekali-sekali nafsu bergelojak. Lebih ni. Baik nafas balik. La ilaha illallah. Ya nur ya haq ya mubin. Uksuna min nurik wa'alimna min ilmik wa'arifna ma'rifatna warzuqna ma'rifatak ya Allah. Kawal balik. Ya. Sebab itulah bila suami isteri bergaduh, kaedahnya diam 2 hari. Asing tempat tidur berapa hari? 3 hari. Supaya apa? Masing-masing memandang di sebalik suami dan sebalik isteri. Itu tauhid. Jadi sekarang rumah tangga kita makin banyak bercerai ke makin banyak tidak bercerai? Semua mengaku makin banyak bercerai. Makin buat kursus rumah tangga makin bercerai kan? Sebab apa? Semuanya tidak berpasak pada tauhid kerana tidak memandang Allah seawal perkahwinan itu. Mak bapak yang nak kahwinkan anak pula begini. Memang pada fiqahnya, aku kahwinkan engkau, anak aku Fatimah binti Fatimah begini. Okey, kerana mak kahwin berunik. Okey, dah. Itu lafaz fiqah. Lafaz pada tauhidnya begini. Abah, kahwinkan kamu wahai anakku untuk engkau mencari rahsia sifat Ar-Rahman Allah dalam rumah tangga. Itu bendanya. Jadi baiklah bapaku, saya akan mencari rahsia Ar-Rahman Allah itu dalam rumah
rumah tangga saya mohon doa restu daripada ayah dia. Amin. Baru kahwin. Macam dah kahwin belum? Dah terkahwin dah. Kahwin lagi. Dengan isteri yang sama. Dengan isteri yang sama. Dengan isteri yang sama. Okey, yang kita kahwin lagi. Kali ini sama-sama. Saya mempergunakan awak, awak kena mempergunakan saya. Untuk apa? Untuk kita sama-sama mencari rahsia ar-Rahman Allah dalam rumah tangga kita. Lewat anak-anak kita, dengan asbab anak-anak kita, dengan asbab susah senang kita, dengan asbab gembira sedih kita. Semuanya kita mencari dan kita inginkan sifat ar-Rahman Allah. Di situ rumah tangga yang ada sakinah, mawaddah dan rahmah. Bukan sembang kosong. Pergilah mana motivasi pun tidak akan dapat menyelesaikan masalah rumah tangga selagi tidak kembali kepada memandang ar-Rahman Allah. Kena balik bertauhid tadi. Selagi umat mencari perkara-perkara yang bukan berpasak pada tauhid, tidak akan selesai masalah umat. Ya, itu betul. Jadi pada muka ayat 34 adalah pendidikan tentang wahdaniyah. Kamu tasir pada zat, kamu fasir pada zat, kamu tasir, kamu bersifat dan sebagainya. Ini detailnya itu dalam kuliah yang benar, kuliah yang sebenar. Okey, cuma saya nak cakap dia maknanya memang pendidikan bahagian wahdaniyah itu yang menjadi isu kepada kita supaya benar dalam kita memahami bagaimana mengesahkan Allah dalam segala dimensi. Jadi, kemudian muka surat yang ke-33, 35. Ini pada martabat tauhid. Maka dalam proses kita dan soalan ini adalah bahagian fardu-ain dalam tasawuf. Bukan bicara tentang tasawuf, tapi seni-seni untuk bertasawuf. Semua orang tidak akan beli mesin basuh hanya untuk tahu dan yakin bahawa mesin itu mesin basuh. Tapi semua orang beli mesin basuh kerana ingin membasuh baju. Walaupun dia dah baca manual untuk menggunakan mesin basuh itu, selagi dia tak menggunakan perbuatan membasuh baju, bersih tak baju dia, takkan bersih baju itu. Maka letak duduk daurah kita pada petang ini adalah bukan membicarakan tentang tasawuf, tapi membicarakan untuk kita sama-sama berjalan dalam tasawuf itu. Faham ya? Jadi menyebabkan dikategorikan kepada beberapa martabat. Yang pertama, tauhid martabat syariat. Tauhid pada martabat syariat ini masih terhijab dengan hijab-hijab infial, dengan hijab-hijab makhluk. Masih memandang diri. Okey, masih lagi ada keraguan-keraguan. Begitu. Okey, maka apa? Cara masuk keraguan ni begini. Dia faham dan yakin hanya Allah yang ada, yang selain Allah diperkirakan tiada. Tapi masih ada waham dalam dirinya, dia rasa dirinya ada. Itu pada martabat syariat. Menyebabkan dia kena zikir masuk la ilaha illallah. Tidak ada yang ada, hanya Allah yang ada. La ilaha illallah. Supaya dia menyuci waham-waham keraguan-keraguan dalam jiwanya yang keraguan itu maksudnya apa? Yang dia rasa-rasa dia ada. Bila dah rasa dirinya ada, di situ akan bertengkek iblis. Bila bukti iblis bertengkek, mudah menzahirkan sifat sombong. Bila dah ada sifat sombong, terlahirlah segala sifat mazmumah yang lain. Jadi caranya bagaimana? Buang tempat tengkek iblis. Kalau kita ada banyak burung yang berak dekat tepi masjid, kita dapati burung itu bertengkek di mana? Bertengkek di beberapa dahan. Jangan dihalau burung itu, sebab burung itu halau pergi datang balik, halau pergi datang balik. Apa yang kita buat? Tebang pokok tu, burung tu tak datang, tak datang dah. Maka jangan kita duduk maki iblis. Iblis juga nikmat dari Allah. Iblis juga nikmat dari Allah. Dosa itu juga nikmat dari Allah. Sebab apa? Selagi semuanya itu sumber datang dari Allah, semuanya dengan ar-Rahman Allah. Cuma bagaimana untuk memikirkan kenikmatan dan kebaikan Allah itu yang perlu kepada bimbingan guru. Lepas ni jangan bermusuh dengan iblis. Tapi jangan pula berkawan dengan dia pula. Ada yang sungguh iblis nak berkawan kita bukan. Maka biarlah iblis dengan iblis tu. Yang penting tugas kita membersihkan diri kita daripada tempat iblis bertengkek. Di manakah tempat bertengkek? Di iblis. Iblis bertengkek pada waham dalam hati kita. Waham prasangka. Prasangka yang bagaimana? Prasangka merasakan aku ini wujud. Prasangka merasai wujud diri. Di situ iblis bertengkek. Bila iblis bertengkek di situ
bermula segala kegelinciran. Sama ada kegelinciran yang disedari ataupun kegelinciran yang tidak disedari. Itu panjang lah tu. Itu bukan kali inilah lama. Boleh ya? Okey. Jadi macam ni nak buang tu, itulah latihan zikir. La ilaha illallah. Macam berus. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Dan kita ambil zikir lagi daripada guru-guru kita, kena ada pergerakan lagi ni. Banyak ada tarikat, minta maaf saya tak izin ya, untuk kita sedikit mendedahkan kepada pengamal-pengamal tarikat yang datang di sini. Okay, ya. Kalau ikut wajah-wajah itu, syak-syak saya orang tarikat Datuk. Walaupun tidak memakai seragam tarikatnya. Itu saya punya sok sendiri sajalah. Okay, ya. Saya minta izin terlebih dahulu. Okay, kadang boleh tulis ni la ilaha abang sini. Tidak ada diri illallah, dalam yang wujud hanya Allah. La ilaha illallah. Ada la ilaha illallah. Illallah tu kan kunci. Ini kita tengok pakcik-pakcik kita dulu. Illallah. Kita pakcik ni. Kita pun buat apa juga. Apa makna tak tahu. Tak ada pengalaman. Betul kecil. Bila orang mati je tahlil kan. Orang mati tahlil. Orang tahlil mati. Faham tak? Dulu orang bila mati je tahlil. Mati tahlil. Sampai bila ada tahlilnya maksudnya ada orang mati. Jadi apa penghayatan? Kadang-kadang sampai diri. Lepas duduk la ilaha diri. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Maka kau nak bantu pasak. Lepas tu dalam kegelapan tu merasai bahawa semuanya dalam gerak Allah, maka menikmati alunan itu, maka sampai berempat illallah. Bila kita illallah tu dia nanti bila nanti tu semua tak getar. Lepas tu ada istihad para mursyid supaya nak hati pun ini berat. Hijab karak dan tebal. Karak tebal. Maka ada duf pula. La ilaha illallah. Itu semua istihad-istihad yang penting untuk membersihkan, untuk menggerakkan supaya mencapai idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Itu saja untuk beramal supaya wajilat. Sekarang ni kita sembang tentang Allah, ada jiwa kita. Tak ada. Allah nanti kalau awak buat macam ni awak tak neraka tau. Okey, alright. Okay. Bodoh. Dulu orang buat satu kata, kafa bil mauti mau'izatun lah. Betul tak? Cukuplah kematian itu memberi apa dia? Mau'izah dan peringatan kepadamu kan? Sekarang ni orang sebut pasal mati. Apalah ajal dia, ajal kita dah sampai. Okey, relax. Ada apa yang berubah tak? Ada kerinduan kepada syurga tak? Ada kerinduan kepada Nabi tak? Tak ada apa-apa yang penting orang boleh mati. Yang hidup harus akan mati. Okey. Sabar, ada hikmahnya. Tapi menyambung tak pada Allah? Tak menyambung. Itu jadi ada kebiasaan itu. Apa tak? Jadi maknanya sekarang ni kematian pun tak mampu lagi untuk menjadi mau'izah, peringatan yang ukur kepada orang Islam zaman sekarang. Mati, ada apa nak mati? Biasalah mati. Sebelum saya mati lah, saya nak menikmati dulu. Jangan tu. Waktu saya kecil, saya jaga pokok durian. Kebun saya dekat Sepang Palak tu, yang sekarang MRT dah habis tebang tu. Waktu saya kecil, saya malam-malam tidur kebun. Nak jaga pokok durian. Maka abah saya mengupah seorang tukang jaga dia lah. Haji, saya lambat sikit lah, kenapa? Balik. Dan kita sekolah agama, orang-orang baik lah. Pakcik dia lalu dia, mana boleh pakcik, dosa. Kau tak faham nak, pakcik dulu tak merasa. Nanti kalau pakcik mati, tak apa, mati semua mati. Nak merasa, suruh mati nak rasa ni, pakcik dah tua. Sebelum tu mati ni, biar pakcik masuk dalam macam mana. Nampak tak? Tak ada hal lagi. Maka bila begitu katanya kena perkara-perkara yang menusuk jiwa. Apakah perkara yang paling mudah menusuk jiwa manusia? Satu jawapannya. Satu perkataan. 4 huruf. Seni. Dalam banyak-banyak seni apakah yang paling mudah untuk membuatkan kita ini tersentuh jiwa dan hati dan perasaan? Seni.
suara. Nampak tak? Maka ulama berijtihad, para musyrik berijtihad. Lagunya begini, zikirnya begini, letaknya begini. Pelbagai kaedah. Tu. Jadi maknanya ini pada ijtihad. Untuk supaya apa? Merupakan tidak ada hak aku, hanya hak Allah. Habis. Martabat yang kedua, martabat salih. Iaitu martabat tarikah. Bila dalam martabat tarikah ni, dia dah terlepas dari waham dah. Dia begini, kenapa aku nak menafikan ada diriku? Diriku memang tidak ada, diriku hanya diadakan. Buat apa aku nak menafikan perkara yang tak ada sebenarnya? Tadi dia rasa-rasa dirinya ada, maka dinafikan perasaan yang dia rasa-rasa dirinya ada itu. Dan martabat tarikah pula, dia menyedari, dia sedar dah, oh, aku memang tidak ada, aku hanya diadakan. Kenapa aku nak menafikan perkara yang tak ada? Maka tak perlu lagi mengucapkan la ilaha illallah, terus zikir isbat. Zikirnya apa dia? Illallah, illallah, dan juga Allah, Allah, Allah. Sebab nak fokus kepada memandang Allah. Itu martabat. Dia kemudian. Kemudian yang ketiga, pada martabat hakikat. Pada martabat hakikat maksudnya apa? Oh, Allah. Okey. Bila Allah, 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 dia sampai pada martabat hakikat dan merasai bahawa sebenarnya yang ada pada diriku ini adalah keterangan Dia. Tidak ada aku ni tak ada. Yang ada Allah, Allah, Allah. Nampak Allah ada pada diri kan? Nampak sifat Allah sebenarnya tidak ada aku, yang ada hanya Dia. Maka zikirnya kita bukannya hu dalam WhatsApp tu. Itu lain. Tapi kalau dapat hu dalam WhatsApp tu boleh satu kali hu je. Hu, tambah lagi hu, hak, bes. Dia yang hak. Hakikatnya semuanya dia dan dia. Ini martabat-martabatnya. Biasanya kita ceritakan perkara ini dalam balik-balik zikir, dalam balik-balik terfuluk. Cuma zawiyah kita terbakar lagi, maka kita tak buka open suluk lagi. Melainkan dengan angin kecil yang terkhusus tertentu, sehingga zawiyah kita terbangun dan dibangun semula. Dulu memang kita ada open suluk-suluk umum. Ada orang-orang yang diberi izin untuk membawa bulan-bulan. Saya dah 3-4 kali juga telah membawa jemaah-jemaah pengajian kitab ini bersuluk 3 malam 2 hari 3 hari 2 malam, lebih begitulah. Untuk sekarang ni tak boleh buka lagi sebab tempat tak ada, terbakar dalam beberapa bulan yang lepas. Itu martabat hakikat. Pada martabat makrifat, senyap, tak apa, berasai, diperzikirkan, berasai, diperhidupkan gitu. Sebab itu adalah latihan zikir bermula dengan la ilaha illallah, kemudian illallah, kemudian Allah, 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 kemudian hu, lepas tu apa, dan macam-macam lagi lah kaedah zikir. Yang penting ending dia mesti senyap dulu. Lepas habis zikir jangan terus bercakap, kedikan depan belakang atau bawah, kan? Lepas habis zikir semua diam. Merasai memandang Allah, merasai macam kata kesan zikir. Sehingga kita merasai Allah bukan aku yang berzikir, tapi aku diperzikirkan. Bahawa hakikatnya Allah memuji Allah. Siapa yang memuji? Allah. Siapa yang dipuji? Allah pada hakikat. Jangan faham pada literal zahir, pada bidang lain. Habis. Jadi itulah maknanya yang pusat yang ke-40 diperdetailkan lagi tentang zikir nafi isbat, zikir isbat, tafakur, muraqabah dan tafakur dan musyahadah. Itu adalah selari dengan pada martabat syariat, martabat hakikat, betul pada martabat hakikat dan pada martabat ma'rifat. Syariat, tarikat, hakikat, ma'rifat. Lepas tu di sini buku surat yang ke-42 ada didetailkan berkenaan dengan tasawuf, guru tasawuf dan sebagainya. Itu saya dah sentuh tadi. Terus lagi berkenaan Ahlussunnah wal Jamaah pada hukum iradah sikit je. Buku surat yang ke-43 halaman. Dan 35 dah. Okey, sikit je. Alright. Pada hukum iradah ni gini. Salahnya nanti detail kemudian. Kita perlu menggabungkan 3 perkara serta dalam jiwa kita. Dan gabungan 3 perkara serta ini parkingnya kena betul. Salah parking, tergelincir kita.
Yang pertama, qadariyah. Merasai berdiri. Merasai berdiri. Qadariyah. Maksudnya aku ada kudrat, aku ada irodat ilmu, aku semua qadariyah. Okey. Qadariyah itu mesti diletakkan pada martabat syariat yang di luar. Qadariyah mesti diletakkan pada martabat syariat yang di luar. Maka aku nak bercakap, aku ada suara. Aku nak bekerja, aku ada tenaga. Aku nak menulis, aku ada ilmu. Aku nak melihat dia, aku. Itu mesti kuat. Begitu. Itu martabat syariat, perlu berqadariyah. Right. Martabat hakikat yang di dalam ni perlu jabariyah. Perlu jabariyah. Maksud jabariyah ni apa dia? Semuanya Allah belaka. Allah belaka. Ini Allah belaka. Allah yang beri kesan. Allah mentakdir. Allah belaka. Adalah itu di mana? Di dalam. Right. Kemudian qadariyah kita yang di luar tadi itu disempurnakan lagi dengan apa? Dengan Mu'tazilah pada akal. Ini istilah saya saja je. Jangan faham dengan pengajian-pengajian yang lain punya terminologi. Ini saya lebih mudah faham saja. Kita ambil definisi yang saya nyatakan ini. Mu'tazilah adalah akal. Maknanya pada akal kita mesti Mu'tazilah. Pada tubuh badan kita mesti qadariyah. Pada jiwa rohani kita mesti jabariyah. Ketiga-tiga perkara ini berfungsi serentak di tempat duduknya masing-masing. Itulah praktikal ahli sunnah wal jamaah. Saya tak tahu kaedah yang lebih mudah lagi nak faham. Kalau ada soalan Ustaz, macam mana Ustaz nak menerangkan dengan ringkas, tepat dan padat perlakuan seorang yang benar-benar mempraktikkan pegangan ahli sunnah wal jamaah? Itu saja. Kita belajar ahli sunnah wal jamaah ni untuk kita secara akademik dalam buku, kitab itu saja tak ada pun. Memang kita nak jadi pengamal ahli sunnah wal jamaah. Jawapannya kita nak jadi practitioner ahli sunnah wal jamaah. Jadi macam mana nak praktikkan ahli sunnah wal jamaah itu? Saya ulang balik. Pada dasar kita mesti ada qadariyah. Aku nak angkat batu, aku nak tulis buku, aku nak siapkan PhD. Amin. Semua aku. Di mana? Di luar. Pada masa yang sama, jangan terlebih, jangan terkurang. Pada masa yang sama, dalam ni semuanya Allah. Yang buat PhD itu Allah. Dengan dengan asbab bukan Allah, dengan asbab ilmu Allah. Faham ya? Dan berikasnya, yang buat PhD itu Allah, yang berlari Allah, yang makan Allah, semua Allah belaka. Dan itu bahasa ringkasnya. Fahamnya apa dia? Aku makan dengan asbab, aku minum dengan asbab sifat, semua sifat Allah belaka. Faham ya? Itu adalah. Jadi kalau kita lari pun orang puji, lajunya lari awak. Siapa yang berlari tadi? Saya yang berlari. Berlari ada. Pada masa yang sama dalam hati Allah, dengan kudrat Allah aku berlari. Maka ada aku tak? Dalam ni semuanya dia. Yang di luar semuanya aku. Faham ya? Nak menyempurnakan keakuan pada fizikal kita yang di luar ini, tambah lagi dengan Mu'tazilah. Macam yang merancang dan sebagainya. Pada masa yang sama dalam hati tetap Allah. Berkata Allah. Amin. Tiga-tiga benda ni, tempat duduk pagi yang betul, berfungsi dengan saksama. Itulah praktikal ahli sunnah wal jamaah. Ada faham ya? Okey. Dah faham begitu, maka kita tanya pula, maka apakah peranan iblis? Apakah pula peranan iblis? Peranan iblis begini. Yang jabariyah yang di dalam ni, dia nak bagi letak di luar. Sampai ke orang Islam, kenapa awak tak bekerja ni? Kalau Allah nak bagi aku rezeki, aku tak kerja pun rezeki berboleh bro. Engkau ni Allah semua Allah. Hanya menjadikan kita malas. Kenapa tak solat? Nak solat apa? Dalam ni kiblat. Qalbul mu'min. Qalbu mu'min. Kaabah tu. Maka tak bersolat. Faham ni? Sebab yang jabariyah yang di dalam itu telah dilahirkan di luar. Maka mula dah terlahirkan luar. Sini. Faham? Allah ni. Nampak tak? Itu. Kemuncaknya sampai mengaku ketuhanan diri. Itu. Kenapa boleh berlaku begini? Apabila pintu masuk tarikat ni itu bukannya Muhammadun Rasulullah. Pintu masuk zikir itu bukan Muhammadun Rasulullah.
Okey, itu yang pertama. Iblis nampak apa dia? Yang Jabariyah dalam bagi keluar. Bila dah bagi keluar Jabariyah tu, apa akan jadi? Umat Islam akan malas. Alah, nak berjuang apa? Dia ajar ni. Bila Allah nak bagi undang-undang kan? Allah kata kan? Kalau kita nak angkat senjata ni tak ada benda je. Allah juga kan? Jadi malas. Okey, yang kedua, apa yang Iblis buat? Qadariyah yang di luar ini, aku ini, Iblis nak bagi masuk dalam. Semua aku lah. Engkau baik, ilmu engkau, putra engkau, hebat engkau. Tak ada siapa-siapa yang lain, hanya engkau yang hebat. Sama ada dengan perlakuan yang penuh tawadhu, tapi hati penuh keangkuhan dan keiblisan. Apa tak? Itu kerana iblis. Biasanya kita tidak ada masalah dengan Jabariyah itu, tapi kita masalah dengan Qadariyah. Iaitu kita bersolat. Siapa yang bersolat? Aku bersolat. Tapi dalam hati memang aku bersolat, aku layak dapat pahala. Dan bila aku rasa banyak pahala, aku layak untuk dipuji, dan aku layak untuk dimuliakan kerana umurku, kerana amalanku, kerana ilmuku, kerana pengaruhku, kerana dermaku. Mestinya aku yang buat. Mana pakai aku mana? Nampak tak? Menuntut kemuliaan itu. Seseorang yang Allah Ta'ala kasihi tidak mengejar kemuliaan, tapi Allah yang memuliakan dia. Maka kalau kita tergolong di kalangan orang yang memuliakan, kita kena fikir balik, adakah kemuliaan ini aku mengejarnya, ataupun memang Allah yang mengangkat kemuliaan aku di sisi orang sekeliling? Kalau Allah mengangkat kemuliaan aku, sebenarnya bukan aku yang Allah muliakan. Yang Allah muliakan dia. Ada. Maka kita tetap tak perasan dengan kemuliaan yang Allah beri kepada dia. Itu benda. Itu iblis buat. Jadi yang pada Mu'tazilah berakal pula, engkau merancang seolah-olah engkau mentakbir. Kalau engkau ikut jalan kanan, maksudnya engkau akan pergi sini. Kalau ikut jalan kiri, maksudnya engkau akan pergi sini. Maka apa yang tak amulkan, apa yang difikirkan oleh akal, itulah yang akan berlaku. Awak jangan kahwinlah dengan orang ni. Saya dah kahwin dengan orang ni. Nanti kalau orang jenis macam ni, dia akan jadi bini. Itu apa dia? Kelahan akal dia kan? Maka dia menganggap kelahan akal itu terputus daripada pentadbiran Allah. Sehingga bila dia merancang, rancangannya itu menjadi. Dia tengok, ini semua idea aku. Lepas ni semua tentang idea aku. Lepas tu, kalau dia rancang, perancangan itu tak menjadi. Itulah tak dengar idea aku lagi. Kalau dengar idea aku, mesti lagi jadi lain. Apa tak? Kalau bertanding menang, kita punya perancangan bagus, kita punya strategi begini bagus. Kita lupa Allah. Kalau bertanding rancang gagal, kita gagal sebab memang musuh gini. Tapi menyambung dengan Allah tak menyambung dengan Allah. Itu. Saya ulang. Apa peranan iblis dalam hidup kita? Peranan iblis dalam hidup kita, bila kita berfikir, dalam berfikir dan merancang kita terhadap masa depan, putus kita daripada gerak takdir Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, Jabariyah yang di dalam, iblis nak letakkan di luar. Yang kedua. Yang ketiga, Qadariyah yang di luar, iblis nak letak di dalam. Jadi bila dah ganggu alignment tu, macam valve kan, macam valve kereta, kalau dia punya belting itu tak betul-betul dengan dia punya timing, dia buat piston apa tu? Dah awak nak cakap pasal ibu bengkel dia piston dia punya valve dia semua tu kan. Kalau satu meletup, apa akan jadi? Berlaga bubuk-bubuk dan kali kena overhaul. Itulah penting. Satu elemen lari, laga habis overhaul. Itu dah. Jadi iblis tu mengganggu bukan konsistensi itu. Jadi pada kita Mu'tazilah berjalan, Qadariyah berjalan, tapi Jabariyah dalam pun berjalan. Masalah kita sekarang, Mu'tazilah kita cemerlang, Qadariyah kita pun bagus, Jabariyah di dalam yang lompong. Maka nak buat macam mana? Bukan dengan belajar ilmu, bukan dengan baca kitab, tapi caranya bagaimana? Menghadiri majlis zikir, mendapati para ulama yang menghadiri majlis selawat. Itu saja. Cara yang paling mudah kepada tangan kita orang awam. Itulah. Jadi dekat sini buku saya ke 46 ada mereka tentang apa itu Mu'tazilah, orang
Jabariyah, orang yang menyalahkan Allah. Okey, usaha berapa dia? Musyabbihah, orang yang menjisimkan Allah. Dan juga yang lain-lain itulah. Okey, kemudian ni usaha yang ke-51 berkaitan dengan sebab musyabah. Jadi kita ini